Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Cerita Fashion Valet ni, saya dah sebut hari tu pasal Fashion Valet ni 2018. Kemudian saya sebutlah famous juga benda tu kan, tentang Azmin, tentang Mahathir dan sebagainya, tentang Fashion Valet ni. Tetapi yang saya surprise sebenarnya, Fashion Valet ni, yang bising betul adalah Akmal Saleh. Kemudian bekas pemimpin ahli Parlimen DAP Tony Puah. Dia kata penggunaan awam dan sebagainya. Tetapi yang kita nak tujukan ni kepada Akmal Saleh lah. Bila Akmal Saleh mempersoalkan ini kenapa kerajaan Madani, dia persalahkan kerajaan Madani lah, senang cerita. Dipersalahkan kerajaan Madani, terutama 2018 tu berkaitan dengan Pakatan Harapan. Kemudian Najwan, pemimpin PKR, mengingatkan kepada Akmal. Dia tanya Akmal, siapa sebenarnya Fashion Valet ni dapat dana pada tahun bila? Memang betul 2018, tapi kita kena ingat Pakatan Harapan hanya memerintah pada bulan kalau tak silap saya, pada bulan Mei 2018. Okey, pemimpin PKR Najwan Halimi mengingatkan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal supaya tidak lupa siapa pengurusi khazanah semasa keputusan dibuat untuk melabur dalam Fashion Valet. Ini susulan kritikan Akmal terhadap bekas ahli Parlimen DAP Tony Puah yang mengatakan penggunaan dana awam untuk jumlah yang besar mengalami kerugian selama 5 tahun berturut-turut adalah luar biasa. Mungkin Dr. Ahmad lupa siapa pengurusi khazanah tak kala dana awam yang luar biasa diberikan syarikat Fashion Valet. Bila tuan-tuan? Mac 2018, kata Najwan. Pengurusi khazanah pada 2018 Mac adalah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan kita iaitu Najib Razak. Khazanah dan Permodalan Nasional telah melaburkan 47 juta dalam Fashion Valet. Bagaimanapun, minggu lalu 2 JLC ini menjual pegangan dalam saham itu, susulan nilai sahamnya merosot hampir 44 juta. Kemudian Akmal, penyokong tegar Najib, telah menggesa penubuhan RCI untuk menyiasat kerugian Fashion Valet. Puah yang menggambarkan kerugian Fashion Valet sebagai risiko biasa dalam pelaburan modal teroka, turut menggelar Akmal sebagai pelawak kerana meminta penubuhan RCI. Dalam hantaran Facebooknya hari ini, Ketua Pemuda UMNO itu membalas dengan menggelar Puah bodoh. Sementara itu Najwan yang juga Exco Belia dan Sukan berkata, semua pihak mahukan ketelusan dan tidak perlu ada perbuatan hina-menghina. Kita semua mahu ketelusan dan sewajarnya ditunggu hasil siasatan. Cuma saya fikir tak perlu terlalu sinikal hingga tak meremeh dan menghina dan melabel orang bodoh. Selepas kerugian Fashion Valet didedahkan, pengasas Vivi Yusof dan juga suaminya mengambil tanggungjawab dan meletak jawatan daripada syarikat itu. Syarikat itu kini disiasat oleh SPRM. Mereka telah syarikat itu telah diserbu dan SPRM telah mengambil dokumen-dokumen yang perlu. Cuma macam kita kata tadilah, kalau sekiranya Akmal Saleh dia macam ni tuan-tuan. Tony Puah kata, yalah memanglah penggunaan dana awam, tapi untung rugi itu biasalah, dia kata. Tony Puah kata, kalau sekiranya dia rugi sekalipun, maka kita nak kata macam mana, itu dah lagi. Cuma dia kata, kalau sekiranya perlu nak dilakukan audit dan sebagainya, buatlah. Berkemungkinan ada penyalahgunaan dana awam, berkemungkinan. Tapi kalau sekiranya tidak ada penyalahgunaan dana awam hanya kerana syarikat itu gagal, rugi, itu tidak menyalahi undang-undang. Okey, kita kena faham satu benda, tuan-tuan. Orang melabur di dalam sebuah syarikat. Syarikat itu rugi.
rugi syarikat itu kalau tidak ada penyalahgunaan dana itu tidak dianggap sebagai dianggap sebagai pengubahan wang haram ataupun pecah amanah. Itu tidak dikira sedemikian. Hanya kerana rugi itu belum tentu menyebabkan itu ada kesalahan di bawah SPRM. Okey, belum tentu tapi bukan masih tidak ada, tetapi belum tentu. So SPRM kena menyiasat, betul ke terdapat dakwaan penyelewengan dana, dia mengeluarkan untuk kegunaan peribadi, bla bla bla, benda suatu dengannya. Kalau tidak ada, then it's just a normal, mungkin dia incompetent dalam melaksanakan dalam melaksanakan bisnes tersebut. Baik. Isu dia bila Akmal Saleh mengatakan Tony Puah bodoh bila menyatakan kenyataan tersebut. Dan Najwan kata, kalau sekiranya ada buat RCI, salah seorang yang kena siasat nanti Najib. Sebab dia diluluskan, dana itu diluluskan pada Mac 2018. Dan Najib adalah sebagai pengurusi khazanah dan juga PNB pada waktu itu, dialah yang meluluskan 47 juta tersebut. Jadi adakah Akmal Saleh mahu supaya Najib didirect dalam benda ini sekali lagi setelah dia didirect dalam kes 1MDB? Jadi soalannya siapa yang bodoh sekarang ni? Kan? Diingatkan Akmal ni ingatkan dia boleh jadi hero lah kan. Dia duduk bantai macam ni. Dia lupa bila dia bantai dia kena kat kawan sendiri. Itu masalahnya. Doktor memanglah doktor. Tapi kalau doktor tu cerdik sikit. Bacalah dulu kan. Bacalah dulu benda ini. Tapi adakah tidak patut disiasat? Tak. Sekarang ini perkara ini disiasat. Perkara ini disiasat. Perkara ini sedang diteliti oleh SPRM. SPRM telah pun menggeledah. SPRM telah SPRM telah membekukan 11 akaun persendirian dan 6 akaun syarikat melibatkan Fashion Valley. SPRM hari ini telah semalam membekukan beberapa akaun persendirian dan syarikat milik suami isteri pengasas platform e-dagang Fashion Valley bernilai kira-kira 1.1 juta ringgit. Pembukaan berkenaan adalah susulan daripada siasatan dijalankan Suruhjaya itu terhadap suami isteri terbabit berhubung kerugian pelaburan dana khazanah serta PNB berjumlah 43.9 juta ringgit. Menurut sumber, SPM secara serentak menyerbu Fashion Valley, Kementerian Keuangan, Khazanah dan PNB serta memperolehi dokumen berkaitan keuangan yang boleh membantu siasatan. Sejak siasatan dijalankan, SPRM menerusi Ops Favish membekukan kira-kira 11 akaun persendirian dan 6 akaun syarikat di bawah seliaan pasangan suami isteri ini yang bernilai kira-kira 1.1 juta ringgit bagi siasatan. So sebenarnya tindakan sudah pun diambil untuk untuk perkara ini dilakukan ataupun disiasat. Okey, habis kat situ. Jadi kalau sekiranya Akmal Saleh nak kata begini begitu, sebenarnya itu dia lah kan, itu dia lah, terpulang kepada dia. Okey, terpulang kepada dia. Baik. Baru-baru ini keluar balik cerita addendum. Habislah cerita tu. Keluar balik cerita addendum Najib. Addendum ni tuan-tuan, maksudnya ada satu dikatakan, saya bagi background sikit cerita, ada satu dikatakan bahawa Datuk Seri Najib memang telah mendapat pengampunan separuh hukuman, iaitu daripada 12 tahun penjara hanya kepada 6 tahun. Kemudian dari 210 juta dia hanya membayar 50 juta pengampunan daripada Agung yang lepas dan juga Sultan Pahang pada masa kini lah. Kemudian timbul pertikaian mengatakan bahawa sebenarnya ada satu addendum, satu surat, satu dokumen daripada lembaga pengampunan mengatakan Najib layak mendapat kurungan rumah ataupun tahanan rumah. Maksudnya dia tak perlu menghabiskan masa 6 tahun itu di penjara, dia boleh menghabiskan masa 6 tahun itu di rumah beliau. Namun begitu, setelah dibawa ke mahkamah, apabila Muhammad Syafiee, lawyer Najib bawa ke mahkamah, macam saya kata, walaupun affidavit itu datang daripada Zahid, walaupun affidavit itu datang daripada Zafrul, Tengku Zafrul, kedua-dua affidavit itu telah ditolak kerana mahkamah mengatakan itu adalah cakap dengar. Hearsay. Dokumen itu adalah hearsay. Dia tak berjaya produce the original document. Even kalau produce the original document itu pun, maka hendaklah dipanggil author ataupun penulis ataupun penghasil kepada dokumen itu, iaitu lembaga pengampunan lembaga pengampunan. Sama ada Perdana Menteri ataupun Menteri Wilayah Dr. Zaliah ataupun
Yang di-Pertuan Agong pada waktu itu ataupun Sultan Pahang pada waktu ini. Namun begitu, di dalam affidavit tersebut tidak berjaya dibawa mana-mana saksi berkenaan perkara tersebut dan ia telah ditolak oleh mahkamah mengatakan ada wujud addendum tersebut. Walaupun berlegar di internet, saya pun dapat terima, walaupun berlegar di internet belum tentu perkara itu adalah perkara yang betul. Okey. So hari ini bila ditanya di dalam parlimen kepada Menteri KDN Saifuddin Nasution, Saifuddin menjawab bahawa mahkamah dah kata titah addendum Najib hanya kabar angin. Menteri Dalam Negeri hari ini menegaskan kepada Dewan Rakyat bahawa addendum diraja yang dikatakan memerintah penahanan rumah hanyalah kabar angin. Dia bukan kabar angin, tuan-tuan, hearsay, cakap dengar. Dia bukan kabar angin, cakap dengar. Dalam jawapannya kepada pertanyaan beberapa ahli parlimen mengenai perkara itu, Saifuddin merujuk mereka kepada keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Julai yang lalu yang menolak tindakan Undang-Undang Najib untuk mengesahkan kewujudan addendum itu. Kota Baru juga diikuti keputusan mahkamah ketika peguam berkenaan bawa ke mahkamah dan kemudian dianggap bahawa addendum itu hearsay. Itu sudah jelas keputusan mahkamah, kita tak patut timbul lagi lah. KDN pun lagi jauh, kita tak anggotai Pardon Board atau lembaga pengampunan, tak ada langsung. Jadi wujud atau tidak addendum, mahkamah kata perkara itu dianggap peguam berkenaan. Mahkamah kata cerita ini simpulan dengar, simpulan dapat, simpulan itu, jadi bermakna itu hearsay macam saya kata tadi. Jadi selesai kat situ lah, saya tak nak ulah lebih lah, kata Saifuddin. Okey, kata Saifuddin. Jadi macam saya katalah sebenarnya, masa saya buat live dahulu berkenaan dengan addendum tersebut. Kalau sekiranya kita nak membuktikan addendum itu benar, betul, kita nak buktikan addendum itu wujud dan sebagainya, perkara pertama yang nak dibawa sebenarnya bukan affidavit saya telah melihat dokumen itu. Okey, dia bukan saya dah tengok dokumen ni. Saya tengok kat mana? Dalam WhatsApp. Tak boleh. Dalam WhatsApp, mahkamah tak akan terima. Itu cakap dengar. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Okey, contoh macam ni lah. Contoh. Ada seseorang melihat pembunuhan berlaku. Ini contoh. Seseorang, seseorang mendengar. Seseorang mendengar tertuduh mengatakan bahawa dia nak bunuh isteri dia. Ini contoh. Seseorang dengar. Seseorang itu menceritakan kepada mak dia. Orang itu menceritakan kepada mak dia bahawa tertuduh nak bunuh isteri dia. Mak dia tu cerita pada saya. Okey, mak dia tu cerita pada saya. Dia kata bahawa tertuduh nak bunuh isteri dia. Kemudian saya pun disoal siasat polis. Kemudian dia kata, ya, memang ada. Saya dengar tertuduh kata dia nak bunuh isteri dia. Kemudian polis kata, kamu dengar ke? Tak, saya tak dengar. Tapi mak kepada kawan si tertuduh dengar. Mak kepada kawan si tertuduh dengar. So dalam keadaan ini, mahkamah akan kata itu adalah cakap dengar, hearsay. Saya ni hearsay, saya dengar daripada mak. Bukan mak tu dengar daripada anak dia. Anak tu yang dengar daripada si tertuduh. So dalam kes ini, yang kena panggil adalah siapa, tuan-tuan? Si kawan si tertuduh tu lah yang dengar betul-betul tu. Kenapa nak kena panggil saya? Saya tak ada kena mengena dalam ini cerita. Sepatutnya itu dipanggil cakap dengar. So dalam kes ini, kes Najib addendum ini, dikatakan, Tengku Zafrul kata bahawa beliau melihat WhatsApp yang ditunjukkan oleh Sultan Pahang. Jadi dikatakan dia ambil gambar. Dia tunjuk dekat Zahid dan ditunjuk dengan beberapa orang lain. Ni ada addendum ni. Jadi yang lain pun nampak. Okey. So yang lain buat affidavit, kata Zahid kata buat affidavit nampak. Tengku Zafrul buat affidavit nampak. Tetapi yang even Tengku Zafrul pun dia hanya nampak yang gambar katanya. Katanya, bukan betul ke tidak kita tak tahu. Sultan Pahang tunjuk kat dia. Katanya. Tapi macam mana kita nak buktikan? Itu hanya cakap dengar. Even katakanlah betul dalam handphone sekalipun, itu still cakap dengar. Kita kena tengok dokumen yang original. Even ada dokumen yang original sekalipun, kita kena pergi kepada kepada penghasil dokumen itu. Orang yang menghasilkan dokumen itu. Sebab dokumen tidak boleh menjawab. Ini kita belajar evidence law, tuan-tuan. And even kalau surat, kalau tuan-tuan jumpa surat, tengok surat ini menyatakan sesuatu di dalam surat ini. Even surat itu tidak boleh dijadikan bukti per se, dia kena pergi kepada penulis surat itu. Sebab yang boleh menjawab apa yang tertulis dalam surat ini adalah penulis suratnya. Maka penulis surat itu kena dipanggil untuk menjadi saksi keterangan. Bukan sekadar surat itu boleh dijadikan, ini addendum, boleh dijadikan sebagai corroborative evidence, sebagai bukti tambahan.
Tetapi penulis surat itu, the originator of the letter ataupun dokumen tersebut perlulah hadir kerana perlu disoal siasat. Kenapa? Sebab dokumen tak boleh jawab. Kita boleh assume je. Yalah dia kata macam ni, tapi kita pergi kepada mungkin katakanlah ya dokumen itu ada tapi kami tak pernah wartakan, kami tak pernah keluarkan, kami hanya tulis tapi kami tak pernah bincangkan, contoh kan, kita tak tahu, we never know. So originator dokumen itu perlulah dipanggil untuk mengesahkan dokumen tersebut. That's how the law works kan. Tapi of course lah sebagai apa orang kata, sebagai lawyer kepada Najib, mereka akan menggunakan apa-apa sahaja kaedah dan medium untuk memastikan bahawa apa orang kata, Datuk Seri Najib dibebaskan ataupun at least mendapat pengurangan di dalam hukuman. Dan baru-baru ini beliau juga telah, Datuk Seri Najib juga telah pun dipanggil untuk membela diri untuk kes 2.3 bilion ringgit 1MDB, dan kes itu sedang berlangsung, probably akan tamat another 5 years, mungkin 3, 4, 5 tahun lagi akan berlarutan kes tersebut. So mungkin dah habis hukuman dia terhadap apa orang kata, terhadap kes SRC. Mungkin lepas ni kena hukuman pula terhadap 1MDB. Tapi boleh tak dia mendapat tahanan rumah? Ada possibility tuan-tuan. Dia macam ni setelah dia serve 1/3, maka dia berhak untuk memohon untuk tahanan rumah. Berhak, belum tentu boleh dapat, dia berhak. Tapi tahanan rumah tu dia boleh memohon kepada antaranya penjara, kepada penjara, itu di bawah peraturan penjara. Dan sekarang ni kita nak buat undang-undang berkenaan dengan tahanan rumah ini. So 1/3 daripada 6 tahun, kalau 1/3 daripada 12 tahun adalah 4 tahun. Tetapi kalau 1/3 daripada 6 tahun adalah 2 tahun. Dia dah serve more than 2 years. I think 2 years dah di dalam mahkamah, di dalam penjara, dan dia mempunyai hak untuk apa orang kata, untuk nak memohonlah supaya diadakan tahanan rumah. So adakah tahanan rumah itu memang dibuat untuk nak menahankan Najib di rumah? Tidak. Tuan-tuan, kita kena faham tahanan rumah tu dah ada. Bukan akta, tetapi peraturan untuk tahanan rumah tu dah ada lama dah ada lama. Benda tu dah ada lama. Ni bukan benda baru tuan-tuan. Bukan kerajaan yang baru nak buat. Benda tu dah ada lama. Cuma tidak ada akta khusus untuk regulate benda ni. Jadi sekarang ni akta itu diwujudkan untuk memastikan bahawa regulation itu berlaku. Kenapa perlu ada tahanan rumah is? Dia macam ni lah tuan-tuan. Penjara kita dah crowded. Kos kita terlalu tinggi untuk nak menanggung banduan-banduan di dalam penjara. Dan banduan-banduan di dalam penjara pun sebenarnya tak perlu pun apa orang kata, nak menyesakkan lagi penjara yang ada, kerana ialah hukuman terhadap apa tu, kesalahan yang mereka lakukan tu taklah terlalu berat. Okey, saya cerita juga satu kes. Ada satu kes ni, saya dalam lock up saya dulu jugalah. Saya jumpa ada seorang mamat ni, budak muda ni dalam awal 20-an. Saya tanya dia kenapa masuk alam, kenapa lock up. Dia kata apa yang berlaku. Dia, ni cerita dia lah, betul tidak Allahualam kan. Dia tengah bergaduh dengan girlfriend dia. So dalam bergaduh dengan girlfriend dia tampar girlfriend dia. Dia tampar. Dia tampar. Girlfriend dia balik rumah, girlfriend dia buat laporan, bagi tahu bapak dia buat laporan polis. Bila bapak dia buat laporan polis, apa lagi polis tangkap, dia masuk lock up. Padahal yalah, kalau GBH Group Garis Bodily Harm ni, assault tuan-tuan, boleh dipenjarakan lah beberapa tahun penjara. Budak tu tampar sekali masuk penjara. Yalah, kita bukan kata crime itu tidak teruk, tapi kita tak tahu how hard yang dia pukul itu menyebabkan dia deserve untuk masuk penjara, seperti mana kriminal yang memang penjenayah berat umpamanya kita katakan. So kes-kes sebegini, ataupun yang katakanlah dia mencuri 3 tin susu sebab nak bagi anak dia minum yang kelaparan, benda-benda macam tu. Benda itu sebenarnya ialah, kalau mencuri ni tuan-tuan, di bawah penal code, mencuri ni, tuan-tuan mencuri RM1 ke, tuan-tuan mencuri RM100,000 ke, tuan-tuan mencuri RM1,000,000 ke, hukuman dia sama, maksimum 7 tahun dalam penjara. Hukuman dia sama. So bayangkan kalau dia mencuri benda kecil, kena 2-3 tahun dalam penjara. Kita ada sambelas ehsan kepada mereka lah kan? Benda-benda tersebut. Itulah kenapa akta tahanan rumah itu diadakan atau dibincangkan, dan kabinet hari ini telah bersetuju untuk membicarakan tentang perkara tersebut.